Salam sejahtera kepada semua pendengar dan selamat kembali ke podcast kami. Pada hari ini kita akan membincangkan satu topik yang sangat relevan dalam dunia pendidikan, yaitu penggunaan AI dalam kalangan pelajar. Seperti yang kita tahu, penggunaan AI ataupun kecerdasan buatan ataupun artificial intelligence semakin popular dalam kehidupan pelajar. Ramai pelajar menggunakan AI untuk membuat nota, mencari maklumat, menyimak tata bahasa dan juga menyiapkan tugasan harian mereka. Namun begitu, timbul satu persoalan sama ada AI benar-benar membantu pelajar ataupun membuatkan mereka terlalu bergantung terhadap AI sampai membuatkan mereka malas untuk berfikir. Saya Vincent dan bersama saya pada hari ini Nur Farah Wahida. Hai, saya Farah dan saya akan membantu Vincent untuk membual dua tetamu jemputan kami, yaitu Cik Zalia dan Cik Victoria. Hai, saya Zalia. Hai, saya Victoria. Baiklah, untuk pengetahuan semua, Victoria dan Zalia ini merupakan tetamu jemputan kita yang mempunyai pengetahuan luas dalam bidang AI. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih karena sudi datang ke podcast kami pada hari ini. Baiklah, untuk memulakan perbincangan kita pada hari ini, bolehkah Victoria menerangkan secara ringkas apakah yang dimaksudkan dengan AI dan mengapa ia semakin popular dalam kalangan pelajar universiti pada masa kini? Boleh. Terima kasih Vincent atas soalan tersebut. Secara ringkasnya, AI atau nama panjangnya Artificial Intelligence, iaitu teknologi yang membolehkan komputer meniru kebolehan manusia seperti berfikir, menganalisis maklumat dan menyelesaikan masalah. Seperti yang kita tahu, sekarang ni AI semakin popular kerana ia dapat menjimatkan masa dan memudahkan pelbagai tugas akademik bagi pengguna yang menggunakannya. Contohnya, pelajar boleh menggunakan AI untuk mendapatkan penerangan tentang mereka punya topik yang sukar difahami atau menyelesaikan tugas-tugasan yang diberikan. Selain itu, AI boleh juga diakses dengan mudah melalui telefon pintar atau komputer di mana-mana sahaja dan bila masa mereka perlukan. Oleh sebab itu, ramai pelajar melihat AI sebagai pembantu pembelajaran yang sangat berguna. Oh, menarik. Jadi AI ni bukanlah sekadar alat untuk menjawab soalan, tetapi juga boleh membantu proses pembelajaran secara keseluruhan. Betul sekali. Cara penggunaannya yang menentukan sama ada ia memberikan manfaat atau sebaliknya. Untuk soalan kedua, saya akan bertanyakan kepada Cik Zalia. Pada pandangan anda, apakah kelebihan utama AI kepada pelajar universiti? Kelebihan utama AI kepada pelajar universiti sangat banyak. Pertama, AI ini boleh membantu pelajar untuk memahami topik yang kompleks dengan lebih mudah lah. Contohnya, jika pelajar tidak memahami suatu konsep yang diajar ketika dalam kelas, mereka boleh meminta AI untuk menerangkannya dalam bahasa yang lebih mudah. Kedua, AI ini juga boleh membantu meningkatkan produktiviti seseorang. Contohnya, AI boleh membantu menghasilkan rangka esei, menyusun jadual belajar dan membuat ringkasan artikel yang panjang. Contohnya macam untuk kita minta AI buat artikel yang panjang untuk diringkaskan lah. Ketiga, AI memberi peluang kepada pelajar untuk belajar secara kendiri. Pelajar tidak boleh menunggu sesi kuliah atau tutorial untuk mendapatkan penjelasan kerana AI boleh memberikan maklum balas dengan segera. Contohnya, macam sebagai seorang pelajar, sebelum memulakan sesuatu kelas ataupun kuliah, kita boleh belajar sendirilah dengan menggunakan AI. Jadi, itu boleh meningkatkan pemahaman kita dan seterusnya ketika dalam kelas, kita lebih senang fahamlah apa yang pensyarah sampaikan kepada kita. Terima kasih. Jadi, adakah AI ini boleh dianggap sebagai ketambahan yang sentiasa tersedia? Ya, boleh dikatakan begitu. Tetapi AI ini tidak boleh gantikan pensyarah sepenuhnya. Sebab
sebagai seorang pelajar, kita masih memerlukan pemantauan dan penilaian sesama manusia. Baiklah, sekarang kita akan masuk kepada isu utama. Ramai orang berpendapat bahawa AI menjadikan pelajar semakin malas untuk berfikir. Jadi, kepada Cik Victoria, apakah pandangan anda terhadap isu ini? Saya sangat bersetuju bahawa risiko tersebut memang wujud kerana sesetengah pelajar menggunakan AI untuk menyiapkan mereka punya tugasan tanpa memahami kandungan yang dihasilkan. Hal ini sangat memberi kesan jika pelajar hanya menyalin dan menyerahkan jawapan AI tanpa membuat semakan atau kajian sendiri. Jadi, pelajar telah kehilangan satu peluang untuk berfikir secara kritis dan mengembangkan kemahiran mereka sendiri dalam menyelesaikan masalah. Dalam jangka panjang, kebergantungan yang berlebihan pada AI boleh menjejaskan kreativiti dan kemampuan pelajar untuk bekerja secara berdikari. Maksudnya, masalah sebenar bukanlah AI itu sendiri, tetapi juga cara pelajar menggunakannya. Betul sekali, sebab AI ini hanyalah alat, sama seperti kalkulator. Jika digunakan dengan betul, ia sangatlah membantu. Tetapi jika digunakan secara berlebihan, ia boleh menyebabkan kebergantungan terhadap pengguna. Baiklah, seterusnya soalan untuk Cik Zalia. Adakah anda bersetuju bahawa penggunaan AI boleh menjejaskan kemahiran berfikiran seseorang pelajar? Pada pendapat saya, sebenarnya ia bergantung kepada cara penggunaan seseorang. Jika pelajar menggunakan AI untuk mendapatkan jawapan tanpa memahami prosesnya, maka kemahiran berfikir tersebut akan berkurang. Namun, jika AI digunakan sebagai alat pembelajaran dengan baik dan bijak, ia sebenarnya boleh meningkatkan kemahiran berfikir seseorang individu. Sebagai contoh, pelajar boleh meminta AI menerangkan sesuatu konsep dari pelbagai perspektif, membandingkan teori atau memberikan contoh aplikasi dalam kehidupan sebenar. Jadi dengan cara itu, AI menjadi alat yang membantu pemikiran kritis dan bukannya menggantikan. Jadi, AI ini boleh menjadi sama ada musuh atau kawan kepada pembelajaran lah kan? Cuma bergantung kepada pengguna. Soalan seterusnya, apakah cara terbaik untuk menggunakan AI secara beretika dalam dunia akademik? Di sini saya akan menerangkan beberapa cara terbaik untuk menggunakan AI. Pertama, pelajar perlu menggunakan AI sebagai alat sokongan dan bukannya pengganti kepada usaha sendiri. Kedua, pelajar perlu menyemak semula semua maklumat yang diberikan oleh AI kerana kadangkala AI boleh memberikan maklumat yang tidak tepat. Ketiga, pelajar perlu mengelakkan plagiarism. Pelajar janganlah terus menyalin hasil yang diberikan oleh AI. Dan akhir sekali, pelajar perlu sentiasa mengutamakan proses pembelajaran. Tujuan utama pendidikan ialah memperoleh ilmu dan kemahiran, bukan sekadar mendapat markah yang tinggi. Sebagai soalan terakhir, bagaimanakah Cik Victoria dan Cik Zalia melihat masa depan AI dalam bidang pendidikan? Okey, seperti yang kita semua tahu, AI ini merupakan satu medium yang sangat pentinglah dalam era ni. Jadi saya percaya juga AI akan menjadi sebahagian yang penting dalam sistem pendidikan pada masa hadapan. Kita mungkin akan melihat lebih banyak platform pembelajaran pintar yang dapat menyesuaikan kandungan mengikut tahap pemahaman setiap pelajar. AI juga boleh membantu pensyarah menyediakan bahan pengajaran yang lebih interaktif, kreatif dan memantau perkembangan pelajar dengan lebih berkesan. Namun begitu, unsur seperti komunikasi, kreativiti, nilai etika dan pemikiran kritis masih tidak boleh digantikan oleh AI. Saya sangat bersetuju dengan pendapat Zalia sebentar tadi.
masa depan pendidikan bukanlah AI menggantikan manusia, tetapi manusia dan AI boleh bergabung dan bekerjasama untuk menghasilkan pengalaman pembelajaran yang lebih baik. Terima kasih kepada Cik Victoria dan Cik Zalia atas perkongsian yang sangat menarik sebentar tadi. Daripada perbincangan hari ini, kita dapat menyimpulkan bahwa AI mempunyai banyak kelebihan dalam membantu pelajar universiti seperti meningkatkan produktiviti, memudahkan pembelajaran, dan menjimatkan masa. Namun begitu, penggunaan yang tidak terkawal boleh menyebabkan kebergantungan dan mengurangkan kemahiran berfikir secara lebih kritis dan lebih menarik. Oleh itu, AI tidak semestinya membuat pelajar menjadi malas. Sebaliknya, manfaat atau keburukannya bergantung kepada cara seseorang pelajar itu menggunakan AI. Jika digunakan secara bijak dan beretika, AI boleh menjadi alat yang lebih berharga dalam dunia pendidikan, lebih-lebih lagi pada masa yang akan datang. Dan dengan itu, berakhirlah podcast kita pada hari ini. Saya ingin berterima kasih kepada panel kita pada hari ini, yaitu Cik Victoria dan Cik Zalia, kerana sudi meluangkan masa kita bersama saya dan Farah pada hari ini. Dan jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Terima kasih.